Salam sejahtera, Call. Saya Dewagar anak lelaki PR Gunalan daripada Sumber Teknologi dan Maklumat. Tajuk artikel saya ialah meningkatkan minat murid bagi topik pencernaan makanan dalam subjek Sains tahun 3 menggunakan augmented reality. Sehubungan dengan itu, pengkaji telah mereka bentuk dan membangunkan bahan augmented reality berlandaskan pada model reka bentuk pengajaran iaitu model ID. Penyelidik membangunkan bahan AR berdasarkan kajian tinjauan dengan pendekatan kuantitatif iaitu dengan menggunakan soal selidik dan senarai semak. Responden seramai 30 orang murid dan 10 orang guru telah dipilih. Kaedah deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang diperolehi daripada murid dan guru. Hasil dapatan kajian secara keseluruhan menunjukkan penggunaan bahan AR, gabungan teknologi augmented reality dapat meningkatkan minat bagi topik pencernaan makanan dalam subjek Sains tahun 3 melalui ujian POS. Bahan AR yang telah dibangunkan menunjukkan peningkatan minat murid. Secara amnya, kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi augmented reality dapat menarik minat murid dan guru dengan lebih mudah untuk meningkatkan minat. Pada era globalisasi, teknologi maklumat telah membawa transformasi secara menyeluruh ke arah modernisasi. Pendidikan di Malaysia menjadi setanding dengan negara-negara maju dunia. Hasrat ini dapat dilihat dengan jelas dalam anjakan ke-7 iaitu PPPM 2013 hingga 2025 yang menyatakan bahawa penggunaan ICT dapat meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Pengajaran dan pemudahcaran berasaskan ICT boleh dijadikan sebagai alat yang membantu warga pendidik kerana dapat menarik minat murid khususnya dalam subjek sains. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK menjadi bahagian utama pada abad ini kerana telah ditunjukkan bahawa kaedah ini telah membantu memberikan kefahaman dan meningkatkan minat murid dalam proses PDPC. Kaedah yang bersesuaian untuk menarik minat belajar melalui teknologi ialah dengan menggunakan augmented reality. Sebenarnya, AR di dalam bilik darjah mencipta satu persekitaran maya baharu yang memberi peluang kepada pelajar untuk melihat dunia sebenar melalui skrin komputer ataupun telefon bimbit. Penggunaan AR dalam sesi PDPC mampu memberikan satu perspektif baharu dalam dunia pendidikan kerana ciri-ciri fleksibilitinya yang memungkinkan kebolehcapaian dan akses pada bila-bila masa walaupun kita berada di mana-mana saja dengan liputan talian internet. Seterusnya kita melihat penyataan masalah. Pada abad modernisasi ini, penguasaan subjek sains amat dititikberatkan dalam proses PDPC. Masalah murid kurang minat dalam subjek sains sering diperkatakan oleh guru-guru di sekolah rendah. Menurut sesi PDPC bersama murid-muridnya terutama bagi subjek sains, pengkaji mendapati murid tidak dapat menguasai kemahiran proses sains terutamanya dalam topik pencernaan makanan. Selain itu, kedudukan negara Malaysia dalam penilaian TIMSS dan PISA juga didapati pada tahap yang rendah. Keadaan ini disebabkan minat dan pencapaian murid pada tahap yang rendah bagi subjek sains dan matematik. Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan minat murid bagi topik pencernaan makanan iaitu dalam subjek sains tahun 3 dengan menggunakan teknologi AR. Dalam kajian ini terdapat 3 objektif. Objektif pertamanya ialah mengenal pasti tahap minat murid dalam topik pencernaan makanan dalam subjek sains tahun 3 sebelum menggunakan bahan augmented reality. Objektif kedua ialah mengenal pasti kategori yang sesuai untuk tahap minat murid bagi topik pencernaan makanan dalam subjek sains tahun 3. Objektif ketiga ialah mengenal pasti tahap minat murid bagi topik pencernaan makanan dalam subjek sains tahun 3 selepas menggunakan bahan augmented reality.
Dalam kajian ini juga terdapat 3 persoalan kajian. Persoalan kajian pertama ialah apakah tahap minat murid bagi topik pencernaan makanan dalam subjek sains tahun 3 sebelum menggunakan bahan augmented reality. Yang kedua ialah apakah tahap pencapaian murid terhadap tahap minat murid bagi topik pencernaan makanan dalam subjek sains tahun 3 selepas menggunakan bahan augmented reality. Persoalan ketiga ialah apakah persepsi murid tentang penggunaan bahan augmented reality. Seterusnya kita boleh melihat kerangka konseptual kajian. Kerangka ini dimulakan dengan fasa pertama iaitu input, fasa kedua proses, fasa ketiga ialah output. Dalam input, pengkaji akan masukkan model Universal Design for Agile Development (UDIN) dan teori pembelajaran yang dimasukkannya ialah teori behaviorisme, kognitivisme, minimalis, multimedia dan AR. Teori heuristik yang dititikberatkan dalam kajian ini ialah paparan yang menarik, fungsi minimal, mesra pengguna. Seterusnya, yang input ni akan membentuk proses iaitu proses yang mengandungi iaitu membangunkan bahan cerna AR. Okey, nama bahannya ialah cerna AR. Yang bahan tersebut akan mengandungi teks, audio, video dan juga animasi. Seterusnya yang tu ialah untuk kegunaan aplikasi. Dalam proses juga ada proses ujian pra dan juga post. Kumpulan sasaran ialah murid tahun 3 iaitu bagi subjek sains. Outputnya ialah akan menilai pencapaian hasil pembelajaran iaitu meningkatkan minat murid dalam topik pencernaan makanan dalam subjek sains tahun 3. Seterusnya, kita boleh melihat metodologi kajian. Metodologi kajian menjadi sesuatu kajian dijalankan ini lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif dengan mengumpul data. Penyelidik memilih 30 murid sebagai sampel kajian semasa menjalankan kajian ini. Sampel untuk kajian ini adalah pelajar tahun 3 yang mempelajari subjek sains di SJKT Batang Melaka iaitu terletak di negeri Melaka. Peserta bagi kajian ini terdiri daripada murid tahun 3 iaitu seramai 30 orang. Penyelidik menghasilkan bahan AR dengan konsep mudah digunakan membolehkan murid meneroka isi kandungan bahan AR menggunakan perkakas elektronik iaitu iPad. Bahan AR yang dihasilkan ini memberi fokus utama pada untuk meningkatkan minat secara lebih intensif. Nama bahan AR yang dihasilkan ialah cerna AR. Nama cerna AR ini dipilih kerana mudah untuk mengenali bahan berdasarkan nama isi pembelajaran. Nama cerna menunjukkan proses pencernaan iaitu penghadaman yang berlaku dalam badan manusia. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah instrumen borang soal selidik untuk ujian pra dan post serta senarai SEMA. Pada peringkat awal, penyelidik mengadakan temu bual tidak berstruktur dengan beberapa orang guru bagi mengenal pasti keperluan untuk membangunkan bahan cerna AR. Selepas mengenal pasti, baru penyelidik mengambil keputusan untuk membangunkan bahan cerna AR. Beberapa guru sains juga diberikan borang senarai bagi mendapatkan kesahan kandungan, dan pada masa yang sama senarai SEMA juga digunakan untuk memudahkan proses guru untuk membuat semakan dan juga ulasan. Guru sains dapat memberikan ulasan mengenai kelemahan dan juga kekuatan cerna AR. Antara kandungan borang senarai SEMA kajian adalah bahagian A yang merangkumi butiran mengenai responden, bahagian B aplikasi model reka bentuk pengajaran, bahagian C kebolehgunaan dan bahagian D ialah ulasan dan cadangan penambahbaikan. Ujian pra dan post pula bertujuan untuk menilai minat dan juga pencapaian murid sebelum dan selepas menggunakan bahan cerna AR dengan menggunakan Google Form. Dapatan kajian dan juga perbincangan. Hasil dapatan tersebut menunjukkan bahawa aplikasi model UDIN menggunakan teori minimalis dalam aplikasi cerna AR seperti dalam jadual 1. Dapatan senarai SEMA guru sains dalam ujian kebolehgunaan menunjukkan kesemua iaitu 10 orang responden bersetuju bagi semua item guru yang dikemukakan. Itemnya ialah arahan mengendalikan aplikasi cerna jelas,
murid berminat. Perkataan aplikasi cernak AR ni menepati DSKP. Yang keempat, aplikasi cernak AR mudah dikendalikan dalam proses PDPC. Dan yang kelima ialah aplikasi AR sesuai dan mudah digunakan dalam proses PDPC. Seterusnya, jadual 2 pula memaparkan bahawa 100% guru sains bersetuju dalam ujian kebolehgunaan, iaitu menunya ialah mudah digunakan, tulisannya ialah mudah dibaca, warnanya ialah sesuai digunakan, kaedah isi penyampaiannya ialah relevan dan latar belakang yang menarik. Seterusnya, ujian pra pula diadakan di mana murid perlu menjawab soalan yang disediakan dalam bentuk Google Form. Markah maksimum yang murid diperolehi dalam ujian pra ialah 6 daripada 20. Selepas memperolehi keputusan ujian pra yang rendah, penyelidik membuat penilaian untuk meningkatkan tahap minat murid bagi topik pencernaan makanan dalam subjek sains. Yang ni menunjukkan peratus, iaitu murid memperolehi hanya tahap sederhana, lemah dan sangat lemah pada peringkat pra, dan murid memperolehi keputusan yang baik, iaitu sederhana, baik dan cemerlang dalam ujian POS. Yang ini merupakan graf yang menunjukkan analisis ujian pra dan POS. Yang ini merupakan analisis soal selidik kebergunaan bahan AR untuk murid. So, kebanyakan murid bersetuju dan sangat bersetuju dengan bahan cernak AR, dan mereka juga berpendapat bahan cernak AR ni mempunyai kesan positif, iaitu mereka bersifat lebih menarik dan mereka memberikan tumpuan sepenuhnya ketika guru mengajar menggunakan bahan cernak AR ni. Okey. Seterusnya, tahap minat murid dapat ditingkatkan dengan menggunakan bahan cernak AR. Dapatan soal selidik juga didapati. Tiada responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan kurang setuju. Bahan AR ni dihasilkan dari segi gabungan persekitaran sebenar kepada maklumat maya, di mana pelbagai format multimedia seperti grafik, video dan audio yang menarik dan bersesuaian. Pengkaji dapat merumuskan bahawa dapatan hasil penilaian penggunaan bahan AR sebenarnya telah menjawab persoalan kajian ketiga, iaitu apakah persepsi murid tentang penggunaan bahan AR. Kesimpulannya, penggunaan AR dalam proses PDPC memberangsangkan pemikiran selaras dengan perkembangan pendidikan. Warga pendidik seharusnya memiliki pengetahuan dan idea yang kreatif bagi menyampaikan isi pembelajaran secara berkesan. Hasil kajian membuktikan bahawa penggunaan cernak AR dapat meningkatkan minat murid bagi topik pencernaan makanan. Responden seramai 30 murid dan 10 orang guru sains telah memberi respon yang sangat positif terhadap penggunaan bahan cernak AR. Dapatan kajian juga membuktikan bahawa penggunaan cernak AR ni amat diperlukan untuk meningkatkan minat dan pencapaian bukan sahaja dalam subjek sains, malahan ke semua subjek yang bersesuaian pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.